Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa sa'iris sahabati ajma'in, wa bi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, wa khususan ila ruhil musannif Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Syai'u lillah lahumul Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبإحسانه المتواصل لعباده المؤمنين يرتفعون إلى أعالي الدرجات. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد السادات وقدوة القادات وخير مخلوق في الأرض والسماوات، وعلى آله وأصحابه معادن الحكمة وأمن الأمة ومفاتيح البركات، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاه العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم فآيسه منا كما آيسته من رحمته، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك، إنك على كل شيء قدير. آمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita bertemu dalam kuliah pengajian kitab kita, iaitu daripada kitab yang bertajuk Talbisu Iblis, Tipu Daya dan Belitan Iblis La'natullah alaih, yang ditulis dan dikarang oleh Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, yang merupakan seorang ulama yang bermazhab Hanbali, dan diterjemahkan oleh pengarang kitab ini, iaitu Al-Ustaz Dr. Zaharuddin bin Abdul Rahman. Pada malam ini kita sambung pengajian kita berkenaan tentang peringkat ataupun marhalah tipu daya iblis, yang mana dia tidak boleh pergi kepada plan A, dia akan pergi plan B, dia akan pergi ke plan C dan sebagainya. Maka setiap daripada manusia ini dia ada tahap peringkat dia. Tak semua jin ataupun syaitan iblis ni dia akan hasut ataupun dia akan ganggu dan tipu daya kita dengan satu cara dan kaedah saja. Bahkan dia ada 1000 cara dan kaedah untuk menyesatkan kita.
Dan tipu daya itu semua adalah tipu daya yang lemah, seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah semata-mata. Lemahnya tipu dayanya kerana syaitan ini berbanding kekuasaan Allah, memang dia makhluk yang lemah, confirm lemah dah. Banding dengan Allah, dengan dia confirm lemah. Tetapi kenapa tipu daya syaitan ni lemah, tapi masih lagi ada di kalangan manusia yang terpesona ataupun terpengaruh ataupun disesatkan oleh iblis dan syaitan ini, sedangkan Allah nyatakan tipu daya dia lemah. Disebut oleh para ulama, lemahnya tipu daya syaitan jikalau seseorang itu bergantung kepada yang kuat dan gagah, iaitu Allah Ta'ala. Kalau dia bergantung pada Allah, tempat yang paling kukuh dan kuat, maka tipu daya syaitan itu akan jadi lemah. Tetapi kalau tuan-tuan tak bergantung pada yang kuat dan juga bergantung pada benda yang rapuh, maka tuan-tuan lebih lemah daripada syaitan. Faham tak? Contohnya, misal contoh, pada zaman dahulu ada yang mereka memohon permintaan perlindungan daripada syaitan. Dalam surah Jin, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata sebut, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Kemudian ayat selang satu ayat lepas tu Allah Taala kata wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Maksud dia apa? Wa annahu kana rijalun minal ins. Ada pada zaman dahulu satu kumpulan lelaki daripada manusia, ya'udzuuna bi rijalin minal jin. Mereka ni pergi menuju kepada golongan-golongan jin, kepala-kepala jin ni, mohon pada jin, minta pada tok nenek. Kononnya kalau sebutan tok minat tok nenek lah kita kan, ada dulu khurafat kita, minta lalu tok nenek, kami nak lalu, cucu nak lalu. Ini semua bentuk-bentuk minta perlindungan daripada jin. Ya'udzuuna birijalin minal jin. Mereka minta, bukan minta perlindungan daripada Allah, minta perlindungan daripada jin. Habis fazaduhum rahaqa, maka Allah menambahkan kelemahan dan kesusahan dalam kehidupan mereka. Tuan-tuan lagi minta tolong pada jin, lagi tuan-tuan lemah, lagi tuan-tuan sakit, lagi tuan-tuan merana hidup. Ni banyak orang bila dia nak jalan pintas, contohnya nak senang, guna jin. Nak lariskan perniagaan, guna jin. Nak kaya, guna jin, tarik duit. Kalau dia nak perempuan, seseorang yang perempuan yang dia berkenan, dia guna jin. Kenapa nak guna jin? Sedangkan inna kaidasyaitani kana dha'ifa, tipu daya jin ni lemah. Kamu sendiri mencari makhluk yang paling lemah di atas muka bumi untuk minta perlindungan, sedangkan kita ada Allah Ta'ala untuk minta perlindungan. Banyak kan doa-doa zikir minta perlindungan daripada Allah. Kenapa tak berdoa? Ayat kursinya, dengan 3 qulnya, dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqnya, macam-macam zikir-zikir yang Nabi ajar untuk kita berpegang, berpaut dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan berpaut dengan Allah, automatik jin jadi lemah. Tapi kalau tuan-tuan tidak berpaut dengan Allah, tuan-tuan akan jadi lemah daripada jin. Ini maksud tipu daya jin, syaitan. Kenapa tipu daya dia lemah, sedangkan ada juga yang terkena tipu daya dia? Jawapannya tadi saya dah abang agak tuan-tuan. Lagi tuan-tuan silap faham pula. Allah Ta'ala ni cakap tak betul kot kan, ramai orang terkena dengan jin dan sebagainya. Itu kesilapan daripada orang tu sendiri. Baik, peringkat kelima, muka surat 11, yang mana jin iblis ni dia akan cuba sesatkan kita.
Kaedah yang kelima, marhalah peringkat kelima, kata pengarang kitab, an yushghilal insana, bahasa Arabnya matanya muka surat 10, bawah sekali muka surat 10, al marhalatul khamisah, an yushghilal insana bil mubahati bihaitsu yashghulul insanu fayudhi'u awqatahu fil umuril mubahah. Nombor 5, antara tipu daya belitan syaitan dan iblis juga, iblis berusaha menyibukkan manusia dengan hal ihwal yang harus. Maksudnya dia sibukkan kita dengan benda yang sia-sia. Sedangkan dalam hadis Nabi kata apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dia antara kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak berguna untuk dia, bermanfaat untuk dia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian kata dia, sehingga lalai dan habis waktunya dengan hal tersebut, sampai habis, selesai habis waktu. Maksud waktu dia tu, dia buang semuanya untuk benda yang harus. Kalau benda haram, apatah lagi. Benda yang harus, tuan-tuan buang masa. Sedangkan ada kerja lain, tugas lain, tuan-tuan buang masa dengan benda yang harus. Benda yang harus kat sini kita panggil sia-sia, lara. Kita buat tak menghasilkan apa-apa, pahala ke manfaat dunia akhirat tak ada. Kita tak buat pun tak menghasilkan apa-apa mudarat. Buat tak dapat manfaat, tinggal tak dapat mudarat. Yang ni kita bagi dia harus. Banyak tak tuan-tuan buat orang yang macam tu, berlambak. Ini antara perangai kita, suka buang masa. Buang masa macam ni. Nabi SAW, dia ada tegur beberapa orang sahabat Nabi SAW. Ada tegur beberapa orang sahabat Nabi, yang mana setiap detik dan saat Nabi akan minta mereka percepatkan. Maksud jangan lewat, jangan tangguh. Buat apa pun kat dunia ni kena cepat. Lagi-lagi kalau benda tu benda yang wajib. Contoh, satu hari ni benda yang wajib ni, benda yang wajib. Kalau benda yang harus, lagilah jangan buat. Benda yang wajib pun Nabi suruh buat dengan cepat, tak boleh lewat. Buat dengan segera. Contoh, Nabi sebut dalam satu hadis, kumpulan sahabat ni depa nak pergi perang. Perang tu nama perang Bani Quraidah. Perang Bani Quraidah, perang dengan orang Yahudi. Waktu tu Nabi hantar mereka ni, utuskan untuk pergi ke kampung Bani Quraidah. Jadi Nabi suruh mereka pergi ni dah tengah hari, pukul 12 tengah hari. Jadi bila pukul 12 tengah hari, jadi Nabi suruh mereka pergi lepas Zuhur. Pergi ke kampung tu lepas Zuhur, solat Zuhur dulu, kemudian pergi ke kampung tu lepas Zuhur. Kemudian Nabi pesan kepada sahabat Nabi. Nabi kata apa? La yusalliyanna ahadukumul asra hatta balagtum Bani Quraidah. Jangan antara kamu seseorang pun solat asar melainkan sehingga kamu dah sampai ke kampung Bani Quraidah. Jangan ada siapa antara kamu yang solat asar sehingga sampai ke kampung tu. Maksudnya Nabi nak habaq ada dua sini, dua maksud yang difahami oleh sahabat. Ada sahabat faham sampai ke tak sampai jangan solat asar, walaupun asar tu nak habis dah. Peristiwa ni berlaku khilaf antara sahabat. Sampai ke tak sampai lagi ke jangan solat asar. Maksudnya sampai baru solat asar. Selagi mana tak sampai tak boleh solat asar. Sekalipun kalau kita sampai nanti ke kampung Bani Quraidah, kata sahabat, kalau sampai ke kampung Bani Quraidah sampai habis waktu, tenggelam matahari dah, masuk maghrib, pun jangan sembahyang lagi dia. Jangan sembahyang lagi. Sebab arahan Nabi jangan sembahyang asar kecuali bila dah sampai ke kampung Bani Quraidah. Satu lagi kumpulan sahabat lagi pula kata, dia kata tak, Nabi hanya suruh kita cepat je, bukan suruh Nabi tak bagi kita sembahyang asar. Kalau misal contoh kita gerak lepas Zuhur, misalnya kita tak sampai lagi, dah masuk asar dah, pukul 5.30, 6.30 lah cerita ni, senang cerita, 6.30 dah, pukul 6.30 asar contohnya.
Pukul 7.30, 7.25 dah masuk maghrib. Kita ni baru dalam perjalanan ni. Jauh lagi nak sampai ke Bani Quraidah. Jadi sekarang ni kita nak solat asar ke ataupun nak redah ya, tinggal solat asar sampai kat Bani Quraidah baru qada balik solat asar. Bani Quraidah ni masih lagi 2 jam lagi, contoh misal. Jadi tak sempat, memang tak sempat solat asar. Solat asar di kampung Bani Quraidah kalau kita tak solat dalam perjalanan tersebut. Jadi kebetulan bila mereka bergerak sampai kat tengah jalan masuk asar. Masuk asar pula tengok-tengok jam, contohlah tengok-tengok masa, kita ni rasa nak tak dah sampai ni. Kalau kita nak solat asar dekat Bani Quraidah, confirm kita tak solat asar, kita solat asar qada lah. Maka sebahagian sahabat kata kita semayang. Sahabat yang lain pula kata tak, Nabi arah semayang asar kat sana. Ni pegang literal pula. Dia pegang hak literal. Nabi cakap jangan semayang asar melainkan bila dah sampai kat Bani Quraidah. Habis waktu ke tak habis waktu semayang kat sana. Macam tu. Yang sahabat yang semayang dia kata apa? Nabi hanya nak suruh kita cepat. Kalau kita dah cepat tak dan juga sampai, nak kata macam mana? Semayang juga asar. Ini orang kata apa? Yang disebut dalam hadis tersebut. Bila depa dua-dua ni balik, bila depa mengadu kat Rasulullah, ada yang semayang awal dalam perjalanan, ada yang semayang kemudian habis waktu baru semayang. Lepas mengadu kat Nabi, dia kata ya Rasulullah, mana satu hak betul? Maka dalam hadis sebut Rasulullah falam yu'atib min ahadihim. Rasulullah tidak mencela daripada siapa pun di antara sahabat Nabi. Maksudnya hak solat awal tadi pun betul, hak solat kemudian pun betul. Inilah kita panggil pendapat yang orang kata, inilah dipanggil bentuk khilaf yang ada pada hari ini. Kita panggil, kalau contoh misal, kalau orang duk sebut khilaf, ni contoh khilaf. Zaman Nabi pun dah ada khilaf. Khilaf ni apa? Khilaf ni kita tak boleh menyatakan orang yang lawan kita, berlawanan pendapat dengan kita, dia salah, dia sesat, jauh daripada Islam. Tak boleh. Ni 4 mazhab. Kita ada khilaf 4 mazhab. Dalam mazhab tu pun ada khilaf lagi. Tak boleh kita tuduh pendapat tu, mazhab tu khilaf dengan kita kata pendapat tu salah, sesat. Tak betul. Ni khilaf. Benda khilaf hanya berbeza pada sudut kefahaman saja. Tu ya. Sahabat ni faham kau lain, sahabat ni faham kau lain. Tu ya. Nak sebut bahawa tapi satu tujuannya Rasulullah habaq macam tu. Tujuan apa? Suruh cepat, jangan lambat. Suruh cepat, jangan lambat. Dah malam nak perang apa lagi dah? Kalau dah masuk malam nak perang apa? Nak sebut kehidupan Nabi ni semua cepat, Nabi tak buang masa. Kalau kita buka kita Syama'il Muhammadiyah Nabi ni, bila dia berjalan, macam mana Nabi berjalan? Ka'annama yanhattu min sababin. Nabi ni bila berjalan umpama diturun daripada tempat yang tinggi. Tempat tinggi turun tempat yang rendah. Maksudnya bila Nabi berjalan, ka'annal arda tutwalah. Kata dalam hadis sebut, sahabat kata bumi ni umpama dibentangkan untuk Nabi. Jalan tu laju. Tapi Nabi tak berlari. Nabi berjalan tapi kelajuan Nabi berjalan macam orang berlari. Tu yang Nabi boleh apa? Boleh langkah. Salah satunya adalah Nabi sebut dhari'al misyah. Bila Nabi langkah dia panjang. Kita ni kalau langkah masuk dalam shopping kompleks tak tahu. Masuk pergi ke Aeon, dia pusing round kedai tu 7 kali macam tawaf juga. Dia pusing balik hak awal, dia lupa dah tadi aku nak tengok barang apa, dia lupa dah barang apa. Dia beza. Selalunya macam tu orang perempuan lah, no? Orang lelaki ni jarang. Orang lelaki ni akan duduk di kerusi-kerusi ajaib. Dekat shopping kompleks tu ada kerusi-kerusi ajaib yang memang dikhususkan untuk orang lelaki. Kursi ni dibuat untuk memahami isi hati orang lelaki. Bila masuk shopping kompleks, nampak kursi dulu. Betul tak? Betul tak betul? Betul. Orang lelaki tak percaya tengok atas kursi tu. Lelaki ke perempuan? Lelaki semua. Pegang troli. Bila lah bini aku ni nak sesat ke mak, dia kata. Masuk dalam tu terus sesat. Kita pusing habis masa 2-3 jam. Saya teringat pasal jaga masa ni. Pasal jaga masa daripada benda yang sia-sia. Benda ni tuan-tuan payah sikit nak buat, tapi sebenarnya para ulama memang duk buat.
Guru saya ambil contoh seorang guru saya, nama dia Syekh Dr. Yusri Jabr Al-Hasani, hafizahullah ta'ala. Dia ni seorang wali Allah lah, saya anggap dia wali Allah. Wali Allah ni apa? Dia selama 40 tahun dia tak pernah tinggal solat subuh berjemaah takbiratul ihram pertama dengan imam. 40 tahun di Mesir. Hari ni masih lagi ada. Dia ni doktor pakar bedah. Pakar bedah. Tapi dia ni juga ulama tok guru. Dia mengajar Sunan Sittah ni Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Ini semua Sunan Sittah. Dia mengajar hampir 30-40 tahun. Dia mengajar setiap hari lepas subuh. Dia baca kitab Sunan Sittah tu daripada Bukhari sampailah Ibnu Majah, ulang balik Sahih Bukhari. Khatam semua. Selama dia duduk mengajar 30 tahun. 30 tahun, 40 tahun tak pernah tinggal takbir pertama dengan imam. Pasal apa? Sebab dia tu imam masjid tu. Sampai dia kata, oh patutlah pun dia tu imam, dia kata. Kalau tak tahu imam payah kan? Kalau tu imam senang sikit kan? Dia tu imam macam tu. Kecuali kalau dia keluar negara, kecuali tu lah. Bulan Ramadan kalau dia tarawih biasanya habis pukul 2 hingga 3 pagi. Tarawih habis pukul 2-3 pagi. Dia tarawih dia 20 rakaat lah. Macam tuan-tuan kot 20 rakaat juga kan? Kan? Betul lah 20 rakaat itu. Tuan-tuan buat 20 lah? 20. Okay. Buat 20. Sama lah 20. Tapi 20 dia dengan 20 tuan-tuan tak sama. 20 dia satu malam 6 juzuk. Bulan Ramadan dia khatam 5 kali dalam solat tarawih, khatam Quran. Dia jadi imam. Selang antara 10 rakaat tu ada pengajian kitab khas. Digunakan hanya waktu bulan Ramadan saja. Kitab Bahjatun Nufus, syarah kepada Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, karangan Al-Imam Abdullah bin Abi Jamrah. Dia mengajar sejam, sambung pula 10 rakaat, habis pukul 3 pagi. Bayangkan tuan-tuan, nak sok solat subuh, lepas tu dia pakai coat tie pergi kerja. Dia doktor, kerja jalan macam biasa. Dalam otak saya bila dia tidur Tapi masa dia tu semua tak ada kosong, tak ada buang masa, tak ada lepak-lepak kat kedai macam kita, tak ada minum kopi kat kita, tak. Sampai dia jaga masa dia tu, masa kerja, masa ibadah. Dia mengajar tu sehari sekali je, lepas subuh tu saja. Sebab dia masuk pejabat pukul 9 pagi. Sana subuh masuk awal pukul 5, pukul 4 kadang-kadang. Musim sejuk lagi awal masuk. Jadi masuk awal subuh. Jadi pukul 9 tu masuk kerja dia, jabat dia. Sehari pukul 6 petang balik pula kerja. Macam tu lah, pakai kod tie hari-hari. Malam pula mengajar maghrib, kuliah maghrib, ada maghrib, isyak pula. Macam tu lah tiap-tiap malam. Bulan Ramadan memang tiap-tiap malam 20 rakaat, 5 juzuk hingga 6 juzuk dia akan habiskan. Dalam otak kita bila dia tidur, bila masa dia rehat, tak ada. Mana ada masa rehat tidur untuk dia. Masa dia dengan kerja, ataupun dengan mengajar, ataupun dengan kerja, atau dengan mengajar, itu ya. Dia tak ada buang masa macam kita. Sampai dia tak nak buang masa, tuan-tuan. Contoh, dia kerja, dia ada klinik dia sendiri. Klinik peribadi dia, dan dia juga doktor pakar. Bila doktor pakar ni biasa dia ada attach dengan hospital. Bila waktu attach dengan hospital ada kes, dia pergi hospital. Waktu yang tak ada attach dengan hospital, duduk di klinik, jaga klinik. Jadinya masa dia kerja tu, kereta dia rosak. Ni cerita benar ni, dia habaq. Kereta dia rosak. Kereta dia bawa tu rosak. Jadi kereta dia rosak, dia nak hantar pergi bengkel. Ni nak kata jaga masa. Beza ulama dengan bukan ulama macam kita. Nak hantar ke bengkel. Bila nak hantar ke bengkel, kadang-kadang kita hantar, kita suruh dia baiki, kita tunggu, betul tak? Tunggu tu buang masa. Berapa jam tunggu tu? Macam kita hantar kereta pergi servis di mana-mana kedai servis. Kita tunggu tak? 5-6 jam tunggu kereta tu nak bagi siap. Sebab kita tak ada kereta lain. Jadi dia ni ada satu bengkel belakang klinik dia. Bengkel ni dekat dengan klinik dia. Dia pergi hantar, dia pergi klinik, dia kerja kat klinik, sambil nak siap kereta tu dia boleh buat kerja. Ada kerja lain boleh buat, betul tak?
Tapi bengkel belakang kedai tu mahal sangat. Dia tahu dah mahal kedai tu, mahal. Ada satu kedai, orang habaq kat dia, Syekh, ada satu kedai ni lebih kurang dalam 30 km kat lah, 20 km, jauh kat lah. Kedai ni bagus. Kalau pergi hantar kedai ni, cas dia murah, alat ganti dia murah, pilah kedai tu, Syekh. Dia kata, kalau aku pergi kedai tu, aku terpaksa tunggu. Bila aku kena tunggu 5-6 jam. Sebab nak murah, aku buang masa 5-6 jam. Faham tak ni? Masa aku ni lagi mahal daripada harga kedai, harga upah kedai tu. Kita ni kalau boleh dengar kata murah, pergi. Betul tak? Walaupun jauh ke, jauh macam mana pun kita pergi sebab murah. Betul tak betul? Beza. Sebab apa? Sebab itu yang dia kata waktu itu anfasu min malik, lebih berharga daripada duit kamu. Waktu lebih berharga pada duit aku. Dia kata apa? Waktu aku, bila aku dah buang, aku tak boleh ganti balik, kata Syekh. Tapi kalau duit aku, bila aku dah terbazir, aku dah terbuang, duit tu Allah boleh ganti balik lain kali. Masa yang berlalu, yang lepas, tuan-tuan boleh ganti balik tak? Tak boleh ganti dah. Tuan-tuan, hari ni kita rasa apa? Menyesalnya aku tak mengaji Quran. Dulu waktu muda-muda dulu ada ramai orang mengajar Quran. Kata aku tak pergi mengaji. Tuan-tuan rasa menyesal tak? Menyesal. Nak ganti balik tak masa dulu? Dah ada lah, tak boleh ganti balik lah. Tuan-tuan sekarang umur 60, 70, nak undur balik zaman muda supaya boleh mengaji sampai jadi ustaz atau guru, boleh tak? Tak boleh dah. Dulu orang tawar pergi masuk universiti, orang tawar pergi sini, orang tawar mengaji ni, semua kita tolak. Tapi waktu tu sudah berlalu, habis dah masa, tak ada harapan lagi dah. Waktu dah lepas. Ada orang, bila saya mengajar, saya bagi amalan, kan, macam saya mengajar ni kadang-kadang saya ada bagi 1-2. Lepas tu ada lah jemaah mai, dia kata, Ustaz, hari tu saya tak mai lah. Ustaz boleh bagi tak kat saya balik amalan tu? Amalan apa? Dia sebutlah sekian. Saya kata kena tunggu saya mengajar lain pula. Oh, payah tu nak tunggu mengajar. Oh, dia nak senang. Time saya mengajar, mai lah. Tiba-tiba kata waktu lain, dia kata saya tak boleh mai hari tu, saya sibuk, saya duduk kat rumah, padahal tengok TV pun. Nampak tak? Hang tak dapat amalan tu, siapa rugi? Dia, hang kamu orang rugi. Tiba-tiba dia nak susahkan kita, suruh ulang balik ilmu tu. Tuan-tuan, ilmu ni dapat waktu mengaji ni, masa yang berharga bernilai ni. Antara pukul 8 sampai pukul 9. Tuan-tuan dapatlah time ni. Tak dapatlah. Saya baliklah ke rumah. Nampak tak? Hak dapat dia untung, yang tak dapatlah. Yang datang untung, yang tak datang rugi. Masa tu tak boleh diambil balik dah. Masa tu dah lepas dah. Tiba-tiba kamu nak ambil balik masa tu, senang sungguh. Orang lain bukan main payah nak mengaji, tiba-tiba kamu senang-senang main rumah nak minta. Nampak tak? Boleh, tak salah. Saya boleh bagi je pun, bukan payah apa, bukan kedekut. Tetapi kita kena menghargai masa orang. Faham tak ni? Menghargai masa orang. Contoh, ada perangai tuan-tuan dah buang masa diri sendiri. Ada satu lagi perangai saya cukup tak suka, iaitu kita buang masa orang. Tahu buang masa orang? Kita janji dengan orang ni, musim raya ni duk ada lagi, kita buang masa orang, kita call orang tu, kita nak pergi rumah, nak ziarah, nak beraya. Kita kata kita nak main pukul 3, dia dah masak pukul 1, pukul 2 dia dah masak untuk kita main ke rumah. Kita janji nak main pukul 3. Kalau jalan jam ke, kalau perjalanan tu ada accident ke, ada emergency ke, tu cerita lain. Tapi ada perangai janji pukul 3, pukul 4 tak main lagi, pukul 5 tak main lagi. Hak kuah kari sejuk dah, hak mi tu terbiak dah. Hak paling sakit hati pukul 6, dia kata minta maaf lah, saya tak boleh nak main. Cucu-cucu ni pula ajak pergi ke Pahang, rasa nak menampak geram tuan-tuan. Kena hargai masa orang. Bila kita janji nak main pukul 3, main pukul 3. Janji nak jumpa pukul 8, pukul 8 main. Bukan pukul 8 main, 7.30 main. Masa tu penting. Kita janji satu benda pada orang tu dah buang masa, buang tenaga, buang masa, buang duit. Dia masak mi untuk kita. Siapa nak makan mi banyak ni, tiba-tiba tuan-tuan tak main? Mak ni macam duk buat ya.
Jangan dah buat macam tu. Ada orang habaq macam tu kat saya. Saya pohon. Nampak tak? Bukan kita beli pun barang tu. Kalau beli barang, tiba-tiba tak edit beli pun marah. Ini ke orang tu nak bagi kita jamu makan, tiba-tiba kita tak pergi. Pergi pula pukul 5-6, orang tengah mengantuk, duk muak. Bukan 5-6 petang lagi. Ni main pukul 10 malam. Janji pukul 6, main pukul 10. Pukul 11, pukul 12. Orang tu menguat 30 kali lah depan dia. Nampak tak? Tengok waktu lah. Bila dah janji nak main awal, jangan main lewat. Dah janji nak datang, jangan mungkin janji. Kita dah buang masa orang lain dengan menunggu kita saja. Tak rasa teruk ke kita ni? Teruk. Masa setiap saat waktu takkan boleh diganti semula dah. Bila dah berlalu, lepaslah. Tak boleh ganti balik dah. Itu Syekh tadi nak kata, dia nak ajak kepada kita, masa lebih mahal daripada duit kita. Korban duit tak apa, jangan korbankan masa kita dengan buat benda yang sia-sia. Tak ada masa lagi dah. Lagi-lagi tuan-tuan umur 60, 70, masa yang hampir dekat dengan ajal kematian. Adatnya hampirlah. Yang muda ni pun tak selamat juga, bila-bila boleh mati. Tapi adatnya macam tu dah. Jadi takkan nak buang masa lagi, nak pergi kedai lepak, dia kedai lagi petang pukul. Ada lepak daripada tengah hari pukul 12, maghrib baru balik rumah. Bini habaq itu. Dia kata, laki saya ustaz duduk pukul 12 di kedai kopi tu, pukul maghrib tu baru mai balik. Tutup katuk kedai baru balik. Kedai tu tutup baru balik. Selagi tak tutup kedai tu, gamaknya dia beranak terus di kedai tu. Nampak ni? Dia punya buang masa. Umur berapa dah? 75, 80, duduk di kedai lagi. Itu bukan tempat dia. Tuan-tuan dah buang masa. Ini mainan syaitan belaka. Tipu daya syaitan dalam kehidupan tuan-tuan. Dahlah umur makin pendek, dipendekkan lagi dengan buat benda sia-sia. Habis cerita. Sama Syekh tadi, dia ada cerita juga. Ni kena kat kita jugalah. Saya pun sama juga ada perangai macam tu. Bila kita masuk apa? Masuk shopping ataupun masuk market, kita nak beli barang. Satu perangai kita dah buat apa dia? Kita belik barang tu, yang kita nak beli tu. Kemudian kita tengok apa? Tengok harga. Betul tak? Tuan-tuan belik harga tu kan? Tengok. Tuan-tuan tengok apa harga tu? Nak tengok hak mana murah. Hak combo dapat 2 free 1. Ada pick up tu. Dapat pinggan. Macam-macam ni kan? Kita dah tengok tu. Jadi biasanya barang-barang ni, kalau kat depan, dia kata di mesin ni, Syekh ni, dia masuk, dia perangai dia bila masuk dalam kedai, dia cari barang apa dia nak, dia ambil, dia keluar, dia terus bayar. Dia tak tengok harga dah. Satu hari anak dia kata, "Abah," dia kata, "buruh gigi ni mahal sikit. Kita pergi depan tu tengok, kok ada murah lagi." Dia kata apa? Kalau aku pergi depan, jalan ke depan, semata-mata nak cari buruh gigi ya. Buruh gigi nak tengok hak lebih murah, lebih lembut, lebih tu. Buruh gigi beli je lah mana satu, dia kata. Daripada kita buang masa duk belik buruh gigi sejam, duk tengok buruh gigi saja. Tu belum barang lain lagi. Buang masa duk tengok, duk fikir sampai 40 kali duk fikir. Kadang-kadang saya pun cemuih tau. Kalau teman orang masuk kedai, dia duk belik kasut tu, satgi letak, satgi pegang balik, satgi letak, satgi pegang balik. Nak ke tak nak? Tak tahulah, dia kata. Daripada pukul 8, pukul 9 tak tahu lagi. Nak ambil tak kasut tu? Nak ambil, tak nak ambil sudah. Ni buang masa ni, buang masa. Dia kata, tak apalah kok bang, nanti kita tengok kedai lain lah, kok murah. Lah kali masuk kedai sejam, keluar tak beli apa-apa. Buang masa sejam. Sejam tu macam-macam boleh buat, betul tak? Kalau tok guru ustaz boleh mengajar, kalau tok guru ustaz boleh baca kitab, macam-macam boleh buat sejam tu. Tiba kita buang masa dengan hanya duk fikir nak pilih kasut saja. Last sekali tak beli kasut, keluar kosong. Ya Rabbi ya Karim. Tuan-tuan ni kita hidup, jangan kata tuan-tuan, saya lah sendiri, banyak kita membuang masa dengan benda yang sia-sia. Inilah yang disebut oleh pengarang kitab ni. Yang keenam, kata pengarang kitab, al-marhalatu sadisah wa hiya an yushghila al-insana bil 'amalil mafdul amma huwa afdalu minhu bi 'amalin mu'ayyanin tayyibin walakinahu yanshaghilu bihi amma huwa athyabu wa afdalu minhu.
Dia kata keenam, yang terakhir, last sekali. Taktik strategi iblis ni, dia punya cerdik dia last sekali, dia akan buat apa? Berusaha menyibukkan manusia dengan amalan ibadat yang kurang utama. Dengar ni, kurang utama, lalu tertinggal dan melupakan yang afdal. Nampak? Bahasa apa? Bahasa lainnya macam ni. Ada sebuah kitab di tangan saya ni, seorang ulama namanya Al-Imam Abil Abbas Ahmad Az-Zarruq Al-Fasi, Al-Imam Ibn Zarruq. Dia kitab ni namanya syarah kepada Hizib Al-Bahar. Hizib Al-Bahar, satu hizib yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syazuli rahimahullahu ta'ala. Nama Hizib Bahar. Hizib Bahar ni maksudnya himpunan zikir-zikir yang diambil daripada hadis Nabi dan ayat Quran. Yang Al-Bahar maksud dia adalah laut. Hizib laut. Hizib ni biasanya diamalkan oleh para guru kami, dibaca setiap hari kena baca, wajib baca. Saya sampai saat ni lah daripada Mesir dulu, lepas dapat ijazah dan juga diminta oleh para guru untuk baca. Jadi bila kita dah ambil bai'ah untuk beramal dengan zikir ni, bukan zikir ni banyak lagi zikir lain, maka tak tinggal lah. Kalau tinggal kita rasa bersalah sebab kita berjanji nak beramal. Zikir ni, Hizib Bahar ni dibaca setelah solat asar. Apa faedah Hizib Bahar ni? Hizib Bahar ni banyak faedah dia dalam kehidupan saya, tuan-tuan. Hizib Bahar ni lah yang banyak bagi perlindungan, pendinding yang kuat, yang kukuh. Hizib Bahar daripada musuh. Hizib Bahar ni, Hizib Bahar ni apa dia, Ustaz? Nanti lain kali lah kot saya nak kena bagi. Malam ni tak dan lah, tuan-tuan. Bukan ada Hizib Bahar kat tangan tuan-tuan, dia kena photostat lah apa semua, bagi kat tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan sendiri yang volunteer nak photostat, cari Hizib Bahar ni, nanti tuan-tuan bagilah pada jemaah. Kalau ada photostat, kalau nak saya bagi amal ijazahkan dan cara beramal, tuan-tuan photostat pada untuk bulan depan. Untuk bulan depan saya boleh bagi. Bulan ni tak dapat lah, sebab apa, tak ada kat tangan tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan kena berjanji dengan Allah, berjanji dengan Allah, bukan dengan saya, janji dengan Allah, untuk amal setiap selepas solat asar. Tak susah pun. Biasa saya baca Hizib Bahar ni paling lama 10 minit. Paling lama 10 minit. Lepas tu habis lah. Dia pendek je. Tapi kalau kita tak hafal, rasa panjang. Kalau kita baca je, memang rasa panjang. 10 minit je. Hizib Bahar ni sangat-sangat berkat. Satu keberkatannya, tuan-tuan, ni cerita, ini yang saya nampak sungguh-sungguh ni, contoh yang saya nampak sungguh-sungguh. Hizib Bahar ni, satu hari isteri saya mengandung anak yang dua ada ni lah. Masa dia mengandung, bukan masa dia mengandung je, masa dia kahwin dengan saya lagi dah. Jadi saya suruh dia setiap hari untuk beramal dengan Hizib Bahar selepas solat asar. Saya kata jangan tinggal. Nasib lah siapa jadi bini saya. Saya suruh wajib, orang pertama yang wajib kena amal macam saya buat adalah bini saya sendiri. Setiap hari, setiap waktu saat, saya akan tanya, hari ni baca tak Hizib Bahar? Baca bang. Tak baca, saya akan tanya, suruh baca. Sibuk macam mana pun, saya kata baca. Kalau kita tak sempat buat lepas asar, kita kena qada, sama ada buat lepas maghrib atau buat lepas isyak. Tapi tak boleh tinggal, sehari pun jangan tinggal. Sehari tuan-tuan tinggal, maka kemungkinan kalau dah hari tu kebetulan Allah nak timpa apa-apa bala musibah, sihir ke apa-apa, tuan-tuan akan kena. Jadi benda ni dia kena amal tiap-tiap hari baru nampak kemujarabannya. Amal lah sampai satu tahap, tuan-tuan hafal terus Hizib Bahar ni sampai hafal. Kalau dah hafal tu maksudnya dia amal lama dah lah. Kalau saya sendiri saya dah hafal, jadi saya tak perlulah buka buku kitab balik dah. Tuan-tuan kalau yang mula-mula nak buat, kena tengok lah, sebab banyak amalan tu kena hafal lah. Nak lagi bagus hafal. Bila hafal senang, tuan-tuan pergi mana-mana pun ada dalam otak dah.
Sampailah hizib bahar ni jadi darah daging kita. Tak apalah. Di isteri saya ni aman. Satu. Last sekali mengandung. Bila mengandung pun saya suruh dia aman tiap-tiap hari. Yang ni saja saya tak bagi hak lain, sebab kalau yang lain takut memberatkan dia pula. Zikir lain banyak, berlambat-lambat kalau nak zikir amalan ni. Setiap waktu ada zikir yang khas. Kalau dalam tarikat kami ada zikir yang khas. Waktu zuhur zikir lain, waktu asar zikir lain, lepas maghrib zikir lain, lepas isyak zikir lain, macam-macam. Wirid sakran apa dah semua macam-macam. Tapi saya rasa cukup memadai bagi orang yang rasa malas nak berzikir dengan maksurat ke apa ke, dia malas, dia nak memadai dengan satu zikir sahaja dalam kehidupan dia. Memadailah pada saya dia baca hizib bahar untuk sekali sehari lepas asar. Dia buatlah buat. Kemudian bersalin. Bila bersalin, anak saya ni biasa, baby ni, budak-budak ni bila lahir dia akan confirm, boleh kata 90%. Kebanyakan baby lepas dia bersalin dia akan kena apa? Kuning, demam kuning. Anak saya tak ada kuning, tak ada. Langsung tak ada. Cek banyak kali tak ada kuning, tak ada langsung. Tak ada cacat, tak ada kuning pun tak ada, apa pun tak ada. Salah satunya hizib bahar ni tadi. Setiap kali saya pesan kat dia, hizib bahar ni dia banyak function. Kata ulama dia banyak function. Kita boleh guna dia dalam apa jua tujuan, kehendak hajat kita. Contoh kita baca dia dengan niat moga dalam kandungan ni selamat. Moga kandungan dalam ni sihat. Tak kena penyakit apa-apa, kuning ke barang, insya-Allah sihat. Jadi memang berkat sungguh, sebab dia hari-hari buat dan sehari-hari saya paksa dia buat. Allah Ta'ala tunjuk, salah satunya dia tak ada kuning. Kalau kena kuning payah tuan-tuan. Anak kena kuning kita tahu, ambil darah, tarik. Kita kesian, yang kita kesian tu kena apa? Ambil darah tu. Budak kecil cucuk nak ambil darah, cucuk ambil darah. Budak kecil, budak besar je tuan-tuan tak apa. Kita ni budak besar kan? Hak besar tua-tua tak apa. Ni kecil-kecil ni. Tu yang kita rasa macam kesian tu. Tapi insya-Allah dengan izin Allah Taala tak ada. Satu sebab adalah tadi, sebab hizib bahar tadi. Yang saya nampak itu saja, sebab tak ada yang lain. Saya tak suruh dia buat apa pun. Yang kedua yang saya nampak sebab juga, ni untuk orang perempuan lah. Kalau yang nak bersalin ke apa ke, saya suruh dia minum air kelapa hari-hari. Hari-hari minum air kelapa. Antara kebaikan bagi perempuan mengandung minum air kelapa. Dan dia pun suka minum air kelapa. Jadi hari-hari saya akan beli air kelapa, dia minum. Tapi air kelapa tu kita bacalah sikit dan dia minum lah. Tapi jangan bergula, jangan berbuat air. Air kelapa tu yang original daripada air tu sendiri, telan minum. Ini adalah salah satu ayat yang sangat-sangat mujarab. Dia detox badan dan sebagainya. Termasuklah kandungan pun dia akan jadi sihat. Itu yang kita duk nampak. Sebab apa yang muak makan, dia akan bagi kesan pada kandungan. Faham tak? Banyak kuning-kuning hari ni semua dah mak waktu tengah mengandung makan Maggi sampai 3 bungkus. Betul. Tengah mengandung makan Maggi 3 bungkus. Lepas tu bila mengandung pasal apa? Nak saya kuning dah. Mana tak kuning? Hang duk makan Maggi 3 bungkus. Dia kata teringin, dia kata. Teringin pun sabarlah Sat. Nampak tak? Suruh minum air kelapa tak mau, makan Maggi mau pula. Nampak tak? Jadi hizib bahar ni sangat mujarab. Jadi macam mana nak amal dia, kena tunggu bulan depan lah. Tuan-tuan kena carilah. Ataupun tuan-tuan tak cari, saya tolong bagi tuan-tuan suah kopi lah. Ataupun kopi pun ada juga, hard kopi pun ada juga, saya boleh bagi. Tuan-tuan pun stay sendirilah untuk jemaah kalau tuan-tuan nak. Kalau tak ada bulan depan, kira saya tak bagi. Kalau tak ada full stay bulan depan, saya tak bagi. Saya nak full stay, saya pun tak ada masa. Tuan-tuan kena full stay sendiri ya. Dalam kitab ni, syarah ni, dia kata sini, Imam Zarruq dia kata apa? Dalam syarah hizib bahar dia kata, antara dia kata, idzat, kalau dia kata waqad ta'ammaltu, aku ni tengok zaman hari ni, aku dah renung zaman lah ni, ma'amad bihil balwa fi hadzal zaman, bagaimana bala ujian ni ataupun kita panggil apa, menjadi satu barah yang merebak dalam masyarakat hari ni, li fuqara'il waqti wa fuqaha'ihi. Pada zaman ni ramai orang terlibat dengan benda ni.
Aku bila tengok ni, zaman hari ni, aku tengok masyarakat suka dia buat perangai macam ni. Maka aku nak bagi peringatan kepada kamu, fanabbahtuhu 'asyrata asya'. Aku nak bagi peringatan 10 perkara. Saya tak baca 10 pun. Saya nak baca satu je di awal ni, yang kaitan dengan hak pengarang kata tersebut. Pertama dia kata, awaluha, nombor satu sekali, banyak zaman hari ni, al-musara'ah ila nawafilil khairat. Kata dia, zaman hari ni aku tengok ramai yang duk pulun buat benda-benda yang sunat. Nampak tak? Ada perangai macam tu, berlambak. Benda sunat ni dipulung sungguh-sungguh. Tak apa, pulung sunat tu bagus dah, kita puji. Kan tadi pengarang kitab kita ni kata apa? Yang dia buat tu, yang dia duk pulung tu adalah amal ibadah yang baik. Tapi ada yang lagi baik lagi. Yang lagi baik ditinggal, itu satu hal. Kemudian yang kurang fadilat, yang kurang kedudukan ni pula dipulun buat sungguh-sungguh. Apa contohnya nanti kita akan sebut. Wattakasul 'anil qiyami bihuquqil wajibat. Dalam masa yang sama dia bermalas-malasan dalam melaksanakan hak-hak yang wajib. Ada satu tempat, minta maaf, tak semua orang macam ni. Tak semua orang kumpulan ni macam tu. Tapi ada yang buat halal balai. Kumpulan jemaah tabligh. Ayah saya, pak mentua saya, bukan ayah saya sini, bukan pak ayah kandung ni, pak mentua saya. Dia pengurus Felda. Ada pegawai bawah dia, pegawai Felda ni, budak ni, hilang 4 bulan. Hantar surat minta MC pun tak ada, cuti tanpa gaji pun tak ada, CRK pun tak minta. Tiba-tiba hilang. Kemudian kawan-kawan ni call, tak angkat. Dia tutup telefon dia, hilang 4 bulan. Bila disiasat-siasat, rupanya dia keluar 4 bulan ni, dia keluar tabligh, jemaah tabligh. Tak apa, kalau dia bujang kita tak kisah, lantak pi lah. Tapi dalam masa yang sama dia tengah kerja. Dia tengah kerja, dia tinggalkan kerja dia, tak minta resign, tak hantar surat, tak habaq, tak beritahu, dia tinggal kerja dia kosong gitu je. Nanti kalau orang report kata hilang, mampuslah, surahlah pula. Hilang 4 bulan, tak boleh nak detect kat mana. Jadi bila tak boleh nak detect, nak call, sekurang-kurangnya angkatlah call. Abang, keadaan sekarang macam mana? Sakit ke, demam ke, apa ke? Ada kat mana? Rupanya dia nak keluar khuruj, keluar 4 bulan. Kita tak kisah keluar 4 bulan tu. Pertama, kerja kamu yang asasi tu, kewajipan kamu. Selesaikan kerja dulu. Kalau kamu tak nak kerja, resign. Keluarlah 4 bulan, tak ada masalah. Nombor 2, hak ni lagi bala. Apa dia? Dia ada anak bini. Anak bini dia tu, dia letak kat rumah pak mentua dia. Dia keluar 4 bulan, dia tinggal anak bini, pak mentua yang bayar nafkah. Pak dia, dulu pak dia serah kat hang untuk jaga anak dia. Sekarang hang serah dia balik, tinggal 4 bulan. Nampak tak? Dengan alasan khuruj fi sabilillah, keluar ke jalan Allah Ta'ala. Betul ke tak betul cara tu? Betul ke tak betul? Tak betul. Ini tak betul, salah cara macam ni. Tuan-tuan nak keluar 4 bulan ke, 10 bulan ke, 100 bulan ke, tinggallah nafkah sikit untuk keluarga. Ni kerja tinggal, anak bini tinggal, tukar ganting pak tua yang tanggung. Alasan khuruj fi sabilillah, nak jaga agama, nak sebar dakwah. La haula wala quwata illa billah. Ini semua mainan daripada syaitan. Nampak tak? Dia nampak hak tu lagi besar daripada hak duk ada sekarang ni. Itu yang Nabi tegur seorang sahabat Nabi. Tuan-tuan dengar, apa yang saya cakap ni bukan lari daripada Islam. Inilah Islam yang sebenar. Tuan-tuan dengar, rasa bila kita keluar tinggal anak bini, abaikan nafkah keluarga yang wajib, kita rasa itu tanggungjawab. Itu adalah satu pengorbanan yang besar. Bukan pengorbanan, itu adalah kecuaian dalam menunaikan nafkah. Seorang sahabat Nabi ni nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas antara 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Dalam riwayat, satu hari pergi dia dengan Nabi SAW pergi ke Mekah, buka kota Mekah. Waktu apa? Pembukaan kota Mekah. Dia orang Mekah, orang Muhajirin. Dia patah balik ke Mekah nak buka kota Mekah.
Lepas buka kota Mekah, tiba-tiba dia sakit. Sakit teruk. Dia ni dah kahwin waktu tu, dah kahwin dengan seorang isteri, ada anak. Anak dia seorang je, perempuan. Kalau kita mengaji bab faraid, kalau anak perempuan kena seorang, dia dapat 1/2 je harta. Bakinya akan diserahkan kepada adik-beradik lah pula. Nampak tak? Jadi anak dia seorang je perempuan. Harta dia banyak. Sampai waktu ni harta dia banyak. Bila Nabi pergi ziarah dia waktu dia sakit di Mekah, dia kata, ya Rasulullah, aku ni rasanya tak lama dah nak meninggal lah. Dia kata. Padahal tak tahu tuan-tuan, kita meninggal tak tahu lagi. Dia dah rasa sakit teruk ni, rasanya rasa aku meninggal kat sini kot ya Rasulullah. Sedangkan tuan-tuan, Sa'ad bin Waqqas ni dia hidup lagi lepas Rasulullah wafat 20-30 tahun lagi. Maksudnya waktu lepas dia sakit tu hidup panjang lagi. Kan banyak kita jumpa sakit bukan main teruk ni. Dia kena stroke lah apalah. Tengok-tengok macam setengah mati dah hari tu. Dekat-dekat lah. Kira orang kata baca Yasin kira balik awal lah. Tunggu 3-4 malam habis. Nampak tak? Tapi tiba-tiba tegas elok pula, main masjid pula, hidup lagi 20 tahun. Nak kata tu kata ajar kita tak tahu. Anak dia pula asal seorang, dah sekali ada dekat 10 orang anak. Lepas tu dia kahwin pula dapat lagi dekat 10 orang anak. Anak lelaki ke anak perempuan habis jadi beranak, ada anak pula lepas tu. Asalnya seorangnya anak perempuan tu. Dia kata, ya Rasulullah, afatasaddaqu bi jami'i mali? Ya Rasulullah, aku ni nak meninggal dah. Boleh tak aku nak sedekah? Ni cerita ni. Aku nak sedekah, nak bagi semua duit aku ni masa aku duduk ada ni, aku nak bagi semua kepada orang. Sedekah pada semua. Waqaf kat masjid, infak kat mak tahfiz. Macam itulah lebih kurang bahasa mudahnya. Jadi anak dia yang seorang ni tak payah pun tak apa. Sebab anak seorang je pun, nanti dia besar, dia kahwin, dia ada laki pula, laki tanggung dia. Jadi buat apa saya nak tinggal harta banyak-banyak, dia kata. Baik saya sedekah semua. Kata Rasulullah, la, tak boleh. Banyak tu, kata Rasulullah. Kalau kamu nak wasiat, kamu tak boleh wasiat semua. Di sinilah datang dalil. Wasiat mesti sebanyak-banyaknya, paling maksimum 1/3 harta saja. 1/3 saja boleh wasiat. Lebih 1/3 kena minta izin ahli waris. Jadi dia nak bagi semua harta dia. Dia kata, Rasul kata tak, banyak sangat. Dia kata kalau aku bagi 2/3, 2/3 maksudnya apa? 2/3 banyaklah, 80%. Kata Rasulullah, 2/3 pun banyak, kata Rasulullah. Tak boleh, kata Rasulullah. Kalau aku bagi 1/2, separuh harta. Kata Rasulullah, banyak lagi 1/2 tu banyak, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau aku wasiat 1/3, kata Rasulullah, wathuluthu kathir. Ya, 1/3 tak apa. Tapi 1/3 tu kira banyak dah. Nampak tak? Ni main dalil dia. Ni ramai orang tak tahu dah hadis ni. Tapi ramai tak baca hadis lepas tu, yang Nabi sebut lepas tu. Nabi kata kat dia, wahai Sa'ad, adalah lebih baik kamu tinggalkan anak-anak kamu. Dengar, Nabi kata lebih baik, lebih afdal. Nabi kata khairun, lebih afdal, lebih baik, besar lagi pahala kalau kamu tinggalkan anak-anak kamu. Aghniya'a, lepas kamu mati ni, katalah kamu mati, tinggal harta kat mereka, mereka bedak sama sendiri, mereka kaya dengan harta kamu, lebih baik kamu tinggalkan mereka dalam keadaan kaya. Kaya kat sini maksud dia apa? Kaya sini maksud cukup, mereka boleh hidup lepas kamu mati. Tu yang ada hari ni orang buat takaful hayat, ada orang buat hibah, macam-macam hari ni kan. Ni bukan saya nak kempen pula depa ni. Saya bukan geng takaful. Kan? Kalau kawan dengan kawan-kawan takaful ni sebut mati saja, kita berasa insaf. Nampak kan? Kalau tuan mati macam mana? Anak tuan-tuan nak hidup macam mana? Disebut macam tu lah kan. Sibuk hai orang angguh dia ni kan. Nampak tak? Sibuk hai mati orang. Tapi nak promote takaful dia lah. Lah ni kan banyak takaful yang mana untuk anak bini. Ya, sebenarnya pada sudut asal hukum macam tu. Tuan-tuan kena ada simpan saving untuk anak bini. Kalau in case kita mati bila-bila masa. Kalau kita kerja-kerjaan ada pencen, mungkin boleh pergi kat bini lepas mati, pencen kita. Tapi kalau yang kerja sendiri, yang mengharap pada EPF saja, yang kerja sendiri macam saya,
Anak bini nak dapat apa lepas kita mati? Dia pun nak hidup macam nak survive macam mana? Nabi kata, biarlah anak kamu hidup kaya, senang lenang, agniya, daripada yatakaffafunan nas, daripada kamu tinggalkan anak kamu alatan yatakaffafunan nas, dalam keadaan miskin, papa ke dana, duk minta-minta ke orang. Nampak tak? Maksudnya apa? Kamu sedekah dekat anak kamu tu besar lagi pahala kalau kamu sedekah ke orang lain. Tadi kan dia habaq, dia nak bagi sedekah semua harta dia kepada orang lain sebab anak dia seorang perempuannya. Kata Rasulullah, hang bagi semua ke anak hang pun tak nak masalah. Biar dia kaya, hidup senang lenang lepas kamu mati, daripada kamu biar dia miskin. Ni orang lain kaya, anak kamu miskin. Kita duk nampak sedekah kat masjid, sedekah kat fakir miskin lebih besar pahala. Dak, sedekah pada adik-beradik, sanak saudara lebih besar pahala. Tiba-tiba hak ni kita tinggal, tanggungjawab kita tinggal, kita keluar. Ni banyak jenis macam ni. Nampak tak? Satu lagi. Tadi pasal tanggungjawab, satu lagi lah sebelum nak berhenti. Masa tak cukup dah. Ada seorang ni tanya satu soalan. Soalan ni tadi pasal tanggungjawab nafkah. Yang ni sebab saya rasa melibatkan semua orang berlaku macam ni. Ini pasal dia tak faham keutamaan ni. Tak faham keutamaan. Di Masjid Kurnia Jaya Kemunting, saya mengajar situ kuliah subuh hari Ahad minggu pertama. Kitab Al-Qaulut Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam. Hukum hakam makmum dan imam. Tentang solat berjemaah lah. Habis solat kuliah subuh tu, saya tak buka soalan sebab saya ada urusan. Ada seorang ni nak tanya juga. Ustaz nak tanya, saya ni muskil lah Ustaz, muskil. Duk fikir lagi sampai lah ni, tak dapat jawapan lagi. Apa dia? Macam ni. Saya main masjid ni, masuk masjid, saya buat solat sunat qabliyah lah contohnya. Kalau maghrib tadi qabliyah maghrib, kalau zuhur qabliyah zuhur, asar qabliyah asar, subuh solat sunat fajar 2 rakaat kan. Kita main berjemaah di masjid, buat solat sunat. Masa nak buat solat sunat tu, Bilal tak qamat lagi. Bilal belum qamat lagi. Okey. Kemudian semasa tengah semayang tu, rakaat yang pertama ke atau rakaat kedua tu, tiba-tiba Bilal qamat pula. Bilal qamat semasa saya sedang solat sunat. Jadi saya nak tanya satu soalan. Saya boleh tak berhenti semayang sunat tu? Dah qamat dah kan? Bila dah qamat, saya kena berhenti ke teruskan semayang solat sunat tu? Kalau awal rakaat yang pertama lagilah kita tak tahu kan, lagi lama nak ambil masa tu kan, nak habiskan 2 rakaat. Kalau dah tahiyat akhir tu boleh tahan lagi. Semasa tengah semayang solat sunat, tiba-tiba Bilal qamat. Jadi saya kena berhenti semayang ke ataupun saya boleh teruskan semayang? Jawapan tuan-tuan macam mana? Berhenti semayang ikut masuk dalam solat berjemaah ke ataupun teruskan? Apa pandangan tuan-tuan ulama-ulama Masjid Bukit Jana? Para ulama sekalian, apa pandangan tuan-tuan? Ma ra'yukum? Apa pandangan kamu? Ya? Tak ada jawapan. Teruskan semayang ya. Kalau teruskan, itu jawapan Haji Rahman, mewakili Bukit Jana. Ke tak setuju? Tak setuju tuan-tuan angkat tangan bagi jawapan lain. Saya anggap ini jawapan bagi tuan-tuan juga ni. Haji Rahman mewakili tuan-tuan. Dah tak ada jawapan, kok ada jawapan lain? Kalau tuan-tuan bagi jawapan lain, tuan-tuan terselamat daripada jawapan dia. Kalau dia tersilap, tuan-tuan selamat. Kalau dia salah, tuan-tuan pun salah sekali. Gurau ya. Kalau ikut jawapan Haji Rahman tadi, teruskan semayang. Dalam kitab Qaulut Tam tu sendiri dia sebut. Dia sebut apa dia? Dia kata apa? Dalam satu hadis Nabi kata apa? Idza uqimatis salah, bila salat sudah diqamatkan, dah qamat, fala salata illa al-maktubah, tidak ada semayang melainkan semayang fardu sahaja. Di sini Nabi nak habaq aulawiyat, keutamaan. Kaedah asalnya apa? Tuan-tuan masuk dalam masjid, kalau dah qamat jangan gagah nak buat lagi dah. Faham tak ni?
Rugi Ustaz nak buat solat sunat qabliyah subuh Ustaz, solat fajar 2 rakaat fajar bersamaan dunia dan isinya. Nampak tak? Dia rasa rugi lah, tak dapat buat, dia main lewat. Jadi orang dah kamat, saya nak buat juga Ustaz, saya tak peduli, nak buat juga. Nabi dah habaq, bila dah kamat tidak ada semayang melainkan solat fardu saja. Jadi waktu tu aulanya, afdalnya, aulawiyatnya semayang fardu, bukan semayang sunat. Tuan-tuan pulun semayang sunat, fala salata, tidak ada semayang bagi kamu. Maksudnya pahala solat sunat itu tidak ada, kosong. Makruh tuan-tuan solat sunat dalam keadaan sudah bilal qamat. Bila dah qamat atau sedang qamat, makruh kita mulakan semayang. Makruh. Asalnya sunat jadi makruh. Bila makruh maksudnya apa? La yahsulu alaihi thawab. Dia tak dapat pahala pun, rugi ya, sia-sia ya. Nampak tak? Tetapi masalahnya hak dia tadi dia masuk-masuk tu bila tak qamat lagi. Bila dia angkat takbir, baca Fatihah, tiba-tiba bila qamat pula dah. Jadi sama ke hukum dengan tadi? Baik. Dalam kitab Qaul Tam tu juga sebut. Dia kata apa? Dia kata maqaraba syai' u'tiya hukmuh. Apa yang dekat dengan sesuatu diberikan hukum dengan yang terdekat. Maksud dia apa? Maksud dia macam ni. Dia kata kalau seseorang tu dah masuk dalam masjid, ni peringatan bagi tuan-tuan, dah masuk dalam masjid, tengok jam tu ada tulis iqamah tu, nampak tak iqamah? Iqamah tu maksudnya apa? Masa untuk qamat. Antara lepas azan nak ke qamat, dia ada letak masa 10 minit, 15 minit, betul tak? Bila kita masuk, kita tengoklah situ waktu ni dekat tak dengan qamat lagi. Kalau tinggal lagi seminit, maksudnya tak dan lah nak solat sunat 2 rakaat. Tak dan lah. Bila tak dan waktu tu, tuan-tuan tak boleh mulakan solat sunat. Sebab apa? Sebab adatnya, kebiasaannya, bila waktu tu, bila-bila akan qamat. Kalau kita start semayang sunat, automatik semayang kita tu setelah berlakunya qamat tadi. Tengah kita semayang, tok bila qamat. Nampak tak? Tu kadang-kadang Tok Bilal ni dikesiankan makmum, dia tengok orang habis sembahyang baru dia qamat. Nampak tak? Pasal apa? Sebab nak kesian kat dia ni. Takut qamat pula kawan tu tengah sembahyang lagi. Tapi boleh tak bila qamat tanpa peduli orang sembahyang ke tak sembahyang habis lagi? Boleh, tak ada masalah. Itu hak dia. Hak qamat adalah hak imam, bukan Bilal. Bilal kena minta izin kat imam. Imam kata qamat. Bilal kena qamat Dia tak boleh tengok orang sembahyang tak habis lagi. Lagi dia komplain pula Tok Imam. Tok Imam, ada orang sembahyang lagi. Qamat, aku kata. Kamu Bilal je. Nabi kata, qamat adalah hak imam. Azan baru hak Bilal. Bilal hak dia. Bilal ni bukan Bilal bin Rabah lah, muazzin lah. Sebut Bilal ni macam Bilal bin Rabah lah pula kan. Tapi orang Melayu sebut Bilal kan. Tapi tak apalah, senang, tetap faham lah kan. Muazzin hak dia pada azan saja. Masa waktu azan itu milik dia, tanggungjawab dia, amanah dia. Tetapi qamat bukan ikut kepala Bilal, bukan ikut otak muazzin. Tak, dia kena minta izin pada Tok Imam. Tok Imam izin qamat, baru qamat. Tok Imam tak izin, tak boleh lagi. Jadi tak tengok orang sembahyang habis ke tak habis, itu cerita lain. Tapi kalau dah sampai waktu qamat, qamatlah. Kalau dah imam suruh, arahan tu daripada imam. Jadinya kalau kita masuk, misal contoh kita agak-agak Bilal ataupun muazzin akan qamat bila-bila masa, jangan lagi mulakan solat sunat. Tak boleh, tak boleh. Maka hukumnya dia akan termasuk macam hukum tadi juga. Umpama kita sembahyang sunat setelah daripada qamat juga. Tetapi misal contoh, kalau dia tengok jam, masa cukup, masa ada lagi, betul tak? 5 minit, 10 minit lagi, dah lah nak solat sunat kan? Dia pun solat sunat. Dia tak expect waktu dia sembahyang sunat tu, rupa-rupanya tu imam suruh Bilal qamat. Tu imam kata, aku sakit perut, qamat cepat. Dia kata, aku sakit perut ni, pergi qamat cepat. Nak cepat. Lepas ni ada keluar maghrib. Kata tu imam, qamat cepat. Kawan ni tiba-tiba tengah sembahyang, Allahu Akbar, sudah dah. Aku ingatkan ada masa lagi, rupanya Tok Bilal qamat. Dia ingat ada masa lagi, cukup.
Tiba-tiba dia qamat. Jadi sekarang ni balik soalan tadi, kena berhenti ke kena terus masuk dalam sembahyang? Berhenti pula. Haji Rahman tadi kata teruskan, tiba-tiba berhenti pula. Dia sekejap je U-turn ni. Gurau ya Haji Rahman. Sekejap je U-turn. Dalam masa yang sama U-turn. Kalau ahli politik lama juga nak U-turn tu. Gurau ya, jangan marah. Baik, jadinya jadi sebab takut pasal tak dapat pahala tadi, Haji Rahman dah ubah jawapan. Dia kata berhenti sembahyang. Baik, tuan-tuan dengar jawapan saya. Berhenti atau tak berhenti, tuan-tuan tengok. Yang tadi, misal tadi, contoh tadi adalah dia tak tahu, dia ingatkan ada masa, cukup masa, dia tengok ramai yang tengah solat sunat lagi. Jadi dia pun sembahyang sunat dengan i'tiqad, dengan keyakinan, dengan kesangkaan, dia sempat habiskan 2 rakaat solat sunat. Tiba-tiba tengah sembahyang qamat. Macam mana hukum dia? Dia kata dalam kitab Bushrul Karim, wa in kanat nafla. Kalau kita sembahyang tu sembahyang sunat, waktu orang qamat tu kita sembahyang sunat. Sembahyang wajib macam mana? Dia ada sebut atas tu tapi saya tak sebut lah. Sebab apa, bukan nak mengajar fiqh hari ni. Nak ambil hak soalan tadi ya. Atammaha nadban innawa adada. Dia kata sempurnakan sembahyang itu, sunat sempurnakan sembahyang tu. Dia tak makruh dah. Sebab dia tak tahu. Dia ingatkan masa cukup. Dia ingatkan belum qamat lagi. Rupa-rupa tiba-tiba tok bila qamat dah. Sunat sambung sembahyang tu. Nampak tak? Jadi tak perlu putuskan sembahyang tu. Inna wa adada. Kalau dia niatkan bilangan rakaat. Contoh, dia sembahyang sunat tu berapa rakaat? Dia niat tadi dalam takbir 2 rakaat. Tak apa, sempurnakan 2 rakaat. Tapi tak boleh tambah lah lebih daripada 2. Lebih daripada 2 tak boleh lah. Faham tak ni? Contoh qabliyah zuhur 4. Dia niat 2. Dia cadang nak buat 2 lagi. Bila dah habis 2, nak buat lah 2 lagi. Tak payah dah lah, terus masuk dalam sembahyang lah. Sebab orang dah qamat. Faham tak ni? Kalau dah diniat 2, buat 2 sahaja, jangan buat lebih. Wa illa, kalaulah diniat lebih, contohnya kita sebelum zuhur kita boleh buat 4. Ada orang tanya, 1 salam ke 2 salam? Boleh dengan 1 salam saja. 4 dengan 1 salam boleh, harus, sebab Nabi ada buat. Kalau tuan-tuan nak buat macam tu. Jadi dia ni, kes dia ni pula buat qabliyah zuhur. Tengah buat qabliyah zuhur tu dia niat 4 rakaat. Tiba-tiba tok bila qamat. Ada lagi 2. Bila dia tengah duk rakaat yang kedua ni, kalau habis rakaat kedua ni, kalau 2 rakaat je niat tadi, selesailah. Ni kena habiskan 4. Macam mana? Dia kata wa illa, kalau dia niat lebih pada bilangan 2, ikhtasara ala rak'ataini, cukuplah kamu buat 2 saja. Tadi dah niat 4, jadi kena buat tukar niat pada 2. Tak payah tukar niat, buat 2 je. Tadi asal buat 4. Sebab buat 4 ni lama sangat ni, sebab orang dah qamat. Jadi sekarang ni asal nak buat 4 straight 1 salam, sekarang tukar tinggal 2. Nampak tak? Dia kata sini, in amina fautal jamaah, dengan sekira-kira kalau dia merasakan dia takkan terluput daripada mendapatkan jamaah, bi an yudrikaha walau qubaila salamil imam, walaupun dia akan dapat solat tu sebelum salamnya imam. Macam ni maksudnya apa? Dia boleh teruskan sembahyang sunat dia, terus sunat, sekiranya dia merasakan dia sempat mendapat solat jemaah tu dengan imam. Tapi sempat lah kan, 2 rakaat je kan. Jadi katalah tinggal 1 je rakaat solat sunat, tiba-tiba bila qamat. Jadi kalau kita nak perhabis 1 rakaat tu, dan tak berjemaah dengan imam, dan tak dapat jemaah dengan imam, dan kan. Tapi dia kata kalau kita sembahyang tu nak perhabis tu tak dan nak berjemaah dengan imam. Contohlah kalau imam tu laju sangat lah kot, laju sangat. Kalau kita habis sembahyang sunat, imam dah bagi salam dah, sudah tak dapat berjemaah dengan imam sebelum imam bagi salam, maka dia kata kalau macam tu baru berhenti sembahyang. Sembahyang sunat tu putuskan sembahyang waktu tu juga, kalau dia rasakan tak sempat nak berjemaah. Tapi kalau ada masa lagi, cepat kot kan, baru qamat je sempat.
Itu yang disebut oleh pengarang kitab ni. Nak sebut apa dia? Keutamaan adalah pada fardu, bukan pada sunat. Bila bertembung fardu dengan sunat, fardu kena lagi utama, tinggal yang sunat. Walaupun yang sunat tu 2 rakaat, lebih besar pahala daripada dunia dan seisinya. Solat sunat fajar tu. Nak sebut bahawa mainan syaitan kadang-kadang tu kan, bila dia masuk, kita masuk dalam sembahyang, dibisik kat telinga, sembahyanglah solat sunat 2 rakaat je pun, pahala besar, rugi ya tak sembahyang sunat, dia kata. Kita pun kata orang dah kamat, tak apa, sembahyang sunat 2 rakaat je, nanti sempat juga nak berjemaah dengan imam, solat je. Nampak tak? Syaitan telah tipu dayakan kita, buat benda sunat dengan menyangka dapat pahala, rupa-rupanya dapat penat dah. Ini cerdiknya syaitan. Ni puncanya apa? Semuanya puncanya satu, kita tak mau mengaji, tak mau ambil tahu, tak mau tanya. Tadi mujuk dia tanya, hari ni saya ada ilham nak jawab, nak kongsi pada tuan-tuan jawapan. Saya jawab kat dia hari tu tak ada kitab. Hari ni saya bawa ada kitab, saya bawa jawapan ni pada tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalus salawati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al qulubana mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa takhna'u bi'ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Saya minta maaf, saya dah jamak lah, jadi saya nak balik ke balik pulau ya, saya minta maaf. Wallahu a'lam.